Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ini kita akan tengok berkenaan dengan static routing refreshment lah lebih kurang untuk kita ingat semula macam mana kita nak buat configuration berkenaan dengan static routing. Okey. Untuk hari ini saya sharekan dulu kita punya worksheet. Alright. So nampak uh, baik. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, ini adalah um, topologi yang hampir sama yang kita guna untuk kita buat VLAN hari tu. Okay. Topologi yang hampir sama, saya buka sekejap Topologi yang hampir sama yang kita guna untuk kita buat VLAN hari tu, yang ni. Okay. So, let's say kalau katakan kita ada satu lagi branch yang lain, okay, yang kita nak menghubungkan antara ni kita namakan sebagai katakan HQ, ibu pejabat lah kan. So HQ and the BP branch dan branch di daerah Batu Pahat. So macam mana kita nak menghubungkan antara HQ dengan BP branch ni? Okay, apa yang ada kat tengah ni tu cerita lain lah. Ni kita nak buat simple diagram je. So kalau ikutkan ni tak logik pun. Okay, tapi this is just gambaran macam mana kita nak menghubungkan antara dua network yang berlainan lah. Okay, so katakan configuration kat dalam dia hampir sama, okay, dan dia ada satu router kat HQ dan satu lagi router dekat pada BP branch. So this is the diagram yang kita buat minggu lepas, bukan minggu lepas, awal hari tu, yang kita translate daripada this diagram, okay, yang ni ke sini. Okay, kita ada ni router HQ ni, sebelum ni R1 kan, router HQ, kemudian kita ada distribution switch, kita ada floor switch 1, floor switch 2, floor switch 3, and kita ada dia punya host lah. Okay, memang nampak serabut sikit sebab saya on kan dia punya port number. Okay, so dia akan nampak serabut sikit lah. So next, kalau kita ada tambahan satu lagi kat sini, so kita akan ada satu lagi yang hampir sama dengan yang di atas ni di bawah. Ikutlah macam ni kita nak susun dalam PT tu. Tapi ni yang saya lukis supaya dia muat lah. Okay, yang saya lukis supaya dia boleh muat dalam PT dan dalam gambar rajah ni. Okay, so ni yang saya bagi sebelum ni masa kita buat VLAN, okay, punya configuration. So bila ada dua, dia akan ada satu lagi lah, R2, okay, untuk BP branch punya router, dan distribution switch, floor switch 456, dan host yang ada 9 host lagi lah, so 10 hingga 18. Okay, so this is the IP address yang kita akan guna. Okay, so this is the VLAN table. So VLAN table dia akan bertambah lah. Okay, VLAN 1 is still default VLAN. So pada distribution switch 1, switch 1, floor switch 1, floor switch 2, floor switch 3, floor switch 4, floor switch 5, floor switch 6 dan distribution switch 2, semua ni is automatically assigned VLAN 1 lah. Okay, memang dah ada VLAN 1. Dan pada VLAN 2, there is IT department. So kita akan assign pada
FS1 lah, VLAN 2. Ni lah. Ni sepatutnya ni tak ada lah sebenarnya. So, sebab dia VLAN 2 je. Dia FS1 dengan FS4. So, ni pun sama. Mungkin padam je Dia FS1 dengan FS4. So, this one will be FS2 dan FS5. Dan this one will be FS3 dengan FS6 untuk sale. So ada 1, 2, 3 lah. Ni untuk interface yang assign. Okay. Untuk dia punya port. Okay, VLAN table. Okay, VLAN 2, IT is IT. So ada VLAN 2 lah. Okay. So from this diagram, okay, daripada topologi ni, kita akan configure ke dalam kita punya packet tracer. Tapi sebelum kita buat benda ni, sebelum kita buat yang complicated ni, hari ni saya nak review, kira macam refresh simple static routing dulu. Dan baru kita pergi ke yang nak kata complicated, tak complicated sangat sebenarnya, sebab dia cuma kita perlu configure pada R1 dan R2 ni saja. Okey, tapi kita cubalah, kita cuba. Siapa dekat luar ni? Okay. Right. Saya ulang sekali lagi So yang ni is apa yang kita akan configure nanti. Tapi untuk permulaan kita akan configure simple static routing dulu, baru kita pergi ke sini supaya senang kita nak buat refreshment. So saya stop sharing ni. So saya buka satu lagi config. Okey. Okey. So kita akan tengok Cisco Networking Academy punya lab lah untuk kita buat configuration of IPv4 and IPv6. Ni kita akan tengok juga sikit on static and default route. Okey, macam mana kita nak configure static routing lah on both this diagram. So apa yang kita buat, kita akan buka packet tracer. Okay. Buka packet tracer dulu. Baik, saya sharekan packet tracer. Okay, so based on this diagram, kita akan ada 1, 2, 3, 4. 2 router and 2 switch. So, kita masukkan, katakan minggu. Okay. Satu kat sini, satu kat sini. Dan kita akan masukkan 2 switch. Satu switch, 2 switch. So, this one will be R1, R2, S1, S2. So, R1, R2, S1, S2. Okey. Dan kita tengok dia punya sambungan. Port 4 sambung ke port 4. So,
FA04 sambung ke FA04. Nampak tak Saya cuba zoom. Okay, ni clear sikit Okay. So FA04 to FA04. So this one FA05 to G001. FA05. Kita ambil 01 lah. Okay. Then another one is FA05. G01. Dan dia ada 00 ke 00. G00 ke G00. Okay. G00 ke G00. So ni dia tak pakai serial. Dia pakai gigabit Ethernet Cat5. Dia tak pakai serial port. Dan kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 2 loopback kat sini, 2 loopback kat sini. So kita akan tengok juga macam mana kita nak configure loopback port pada kita punya router lah. Alright. So dah ada 2 ni. So kita akan buat configuration lah. So saya labelkan dulu G00 ni R1 G00 A172.16.1.1/24. So this one is 172.16.1.1/24. Okay. So ni kat sini. Another one is 192.168.1.1. Yang bawah ni 192.168.1.1/24. Okay. So this one will be R2 1.2. 172.16.1.2/24. Okay. Then G02 92.168.1.2/24. Okay. Ni ada 1 kat sini, 1 kat sini. Ni okay. Dan dia ada loopback. Loopback dia is pada R1 10.1.0.1. So kita labelkan saya labelkan kat sini je lah LO 1 10.0.1 10.1.0 sorry 10.1.0.1/24. And satu lagi LO2 209.165 209.165.200.1/24. Betul. Sorry, 225/27.
loopback kat sini. Dan satu lagi loopback kat sini. LO1 10.1.0.2/24 LO2 209.165.200.226/27. Betul tak? Mandai je 226. 2.1 ni 193. 2 tu 93. Alright. Pula diagram. Okay. So kita ada this whole diagram lah. Untuk switch switch tak ada configuration sebab switch dia akan buat just dia punya plug and play switch. Okay. So kalau kita tengok kat sini build the network, you will configure the network and configure basic setting, PC host and switch, then arrange the cable, kemudian configure basic setting for each router. Ni kejap lagi kita akan buat. Semua switch, semua router nak tak nak mesti kena buat basic configuration. So kita akan buat basic configuration for kedua-dua switch dan router. Kemudian kita akan configure and verify IPv4 and IPv6 addressing untuk kedua-dua router. Okay, kita akan configure loopback router. Kita akan configure loopback address untuk router R1 dan router R2, dan kita akan buat static route. Okay, so kita go through step by step. Ni saya tutup Word. So kita akan fokus kat sini. Right. Okay. So step yang pertama, untuk kita starting buat, kita configure basic configuration dululah. Okay, macam biasa. Macam mana nak lagi besar No. Nampak tak? Ke kecil? Kecil. Kecil Kalau laptop nampak je. Ha? Kalau saya nampak, saya guna laptop. Kalau handphone tak tahulah. Okey. Tak apa. Tak boleh besar juga. Okey, tak apa. Kalau tak nampak, kita macam biasalah. Kita akan buka notepad lah untuk kita type sambil kita tengok kat sini. Tapi untuk basic configuration should be sepatutnya dah tahulah kan macam mana nak configure kan. So benda pertama yang kita akan buat adalah kita dah masuk, kita enablekan dia. Okay, dan terus type hostname R1.
configure terminal dulu. Configure terminal dan hostname R1. Alright. So once kita dah setkan hostname, then macam biasalah, no IP domain lookup. Okay. Then enable secret class line console 0 password saya password lah, login, exit, line VTY 015, password, login, exit, dan terpulanglah nak buat menu of the day ke tak, dan service password encryption. Okay, saya letaklah banner mode of the day hash static exercise. Okay, tutup, enter. So exit. Okay, copy running config, startup config. Yes. Okay, so basic configuration saya dah buat untuk R1. So kita pergi ke R2, benda yang sama. Okay, ni kita akan buat untuk router je, switch kita tak sentuh. Enable. Okay, configure terminal. Right. Set hostname R2. Okay, dan no IP domain lookup. Alright. So next is enable create class okay, then line console 0 password login, exit, line VTY 015, password login, exit, service password encryption, banner mode of the day static exercise, enter, exit, copy running config, startup config. Okay, done. So kedua-dua configuration kita dah buat kat sini. So saya buka Notepad untuk kita sambung buat configuration yang lain. Okay, saya share Notepad sekejap. Alright. So dah nampak Notepad ada kat sini. Okay. So next kita akan configure router punya port lah. Okay, G00 dengan G01. Okay, G00 dengan G01 dan loopback. Okay,
So saya pergi ke R1 dulu. R1. Okey. Kat sini So apa yang kita akan buat pada R1, saya type dulu kat sini, kemudian nanti saya kopikan notepad So kita akan pergi ke this is configure terminal. Okey. Kemudian kita akan pergi ke interface. Interface dia adalah kita pergi yang atas dulu G00 Okey, gigabit internet 0/0. Okey. So IP address 172.16.1.1.1. Okey. 255.255.255.0. Kita no shutdown. Okey. Saya copy dulu kat notepad. Copy paste. Okey. Alright. So bila kita run configure terminal, okey, R1 tu, okey, masuk kat interface gigabit internet 00 dan IP address 192.16.1.1.255.255.255.0. Run no shut, so interface daripada down akan up lah. So kat sini dia akan up kat gigabit G00, tapi kat sini masih lagi tak up, so dia hanya up satu je lah. Okay, next. Kita pergi ke next interface. Next interface adalah G00. Tadi G0. Sorry, this is G00. Next kita akan pergi ke G01. G01. Okay. Configure terminal. Interface G01. Okay. IP address 192.168.1.255.255.255.0. Enter. No shutdown. Okay. So line yang bawah ni dia akan tadi hijau. So bila kita dah reactivatekan dia balik, so dia akan bertukar jadi orange dan dia akan jadi hijau semula untuk deactive. So this is the command. Command lah. Okay, gigabit internet 00, IP address 1, saya 2. Sorry. Saya copy balik. Copy. Paste. Ni baru betul. Okay, configure terminal. Dan interface gigabit internet 01 dan IP address 192.168.1.255.255.0 dan R1 no shut, so selepas tu dia akan up lah. Okay, daripada down dia akan pergi ke up. Alright.
So kita dah setkan IP untuk dua port. Okey, satu port G00 dan G01. Next kita akan hidupkan loopback. So macam mana kita nak configure loopback? Sebelum ni saya tinggalkan loopback tu sebab kita jarang ni. So untuk SAM ni kita akan configure loopback IP address. So untuk kita configure loopback IP address, kita masih lagi pergi dekat router R1. Okay. So sama je, configure terminal. Okay. Interface. Okay. LO1. LO bukan L0 LO1. LO stand for loopback. Okay. LO1. Okay. Enter. Okay. Tadi tak ada. So bila kita dah masukkan, dia akan terus up. Kalau saya pergi kat sini, kita akan nampak dia terus masukkan loopback 1 tu. Okay. So IP address dia belum set. So sekarang ni kita akan set IP address lah. Okay. IP address 10.1.0.1 25.25.25.0. Okay. Kalau no shut pun dia akan up lah sebab masa kita activate kan dia dah up. Exit. Kemudian kita buka lagi satu loopback. Interface LO2. Okay. Dan IP address 209.165.200.225. Okay. 27 is 255.255.255.224. Enter. No shut ni tak ada problem. Okey, saya kopikan dulu. Ke sini. Okey. So interface mana shortcut ni saya buang. Right. Okey. Di pun buang. Okey. So ada dua command untuk addkan loopback. Yang pertama, okay, kita run je interface LO1. LO stand for loopback. So 1, 2, 3 apa semua tu adalah loopback number lah. Okay. So interface loopback. So dia akan terus createkan loopback ke dalam kita punya router. Okay. Dan kita akan nampak ada loopback 1 dan loopback 2. Kalau in real environment, kita punya port tu kita akan masukkan device lah supaya dia akan jadi loopback kat situ. Tapi untuk PT, macam mana kita nak setkan dia nak jadi loopback kat situ sebab tak ada device or benda yang kita boleh letak pada router tu untuk dia jadi loopback. So apa yang kita boleh buat adalah kita configure. Okay, configure loopback command. Nanti kita tengok bila kita dah balik ke sini, kalau kita configure real device, kita boleh tak guna loopback punya command tu untuk dia jadikan loopback secara logical. Kan? Kan kita belajar sebelum ni kan, apa beza logical dengan physical. Physical is something that kena ada benda yang real lah, benda yang betul lah untuk kita masukkan. Logical biasanya in term of software lah, software or configuration yang kita buat di dalam device tu untuk dia test ni dia. Contoh macam loopback ni. So kita tengok sama ada real boleh run ke tak loopback ni. Okay. Dan baru kita nampak. Alright.
So, kita dah configure G00, G01, low byte 1 dan low byte 2 pada R1. So, kita akan buat benda yang sama pada R2. Okay. So, R2 pun sama, konsep dia sama juga macam tadi. Password, enable, secret. Okay. Sorry. So, ada kelas. Okay. Configure, terminal. So, kita interface lah. Interface G0/0. G00 dia apa? 1.2. Enter. IP address 172.16.1.2 25.25.25.0. No shut. Okay. Exit. Dan saya pergi ke interface G01. Okay. IP address 192.168.1.2 25.25.25.0. No shut. Dan exit. Kita pergi ke interface LO1. Okay. IP address 10.2.0.1 25.25.25.0. Okay. Now shut. Ada masalah lah shut ni. Next is interface LO2, loopback 2. IP address 209.165.200.193 25.25.25.224. Okay. No shut. Exit. Alright. Exit. Copy running config. Startup config. Save. So R1 tadi pun saya lupa nak ni. Exit. Okay. Copy running config. Startup config. Okay. So secara logicalnya semua ni dah on, dah hidup. Okey. Kalau kita test, okey, dia should be successful. Tapi successful is between these two links. Okay. From this one to this one, kita akan nampak, okay, dia akan fail. Why? Sebab network yang belakang ni dengan network yang sini, dia masih lagi belum ada, kita belum buat apa-apa configuration routing lah pada kedua-dua router ni. Okay. Antara ni dengan ni memang ada connection. Okay. Dan kita tengok semua hijau je. Tapi between S1 ni, daripada S1 ni untuk dia pergi ke R2 ni, okay, dia perlu lalu G01, dia perlu lalu G00, dia perlu lalu G00 kat sini. So between R1 dan R2 ni perlu ada routing lah. Okay. Kalau katakan dia nak lalu ke sini pun boleh sebenarnya. Tapi still lagi samalah between this network and this network. Kita perlu buat routing lah. Okay. So untuk hari ni kita akan tengok macam mana kita nak buat basic static routing. Okay. And macam mana kita nak buat basic default route. Okay. So far okay. Right. So macam mana kita nak buat basic
static routing. Okey, macam yang kita belajar masa semester lepas, okey. Static routing dia ada dua kaedah macam mana kita nak configure. Either kita configure the network yang kita nak pergi through next hop address, or kita configure via exit interface. Okay, saya ulang macam mana kita nak configure static route daripada network A, daripada R1 ni, daripada network A ke network B. Macam ni kita nak pergi daripada A ke B ni, kita akan configure route untuk yang network yang kita nak pergi ni sama ada melalui next hop IP address, okey, IP address hop yang seterusnya, ataupun kita akan guna apa yang kita panggil exit interface. Okey, exit interface. So macam mana kita nak configure? So kita akan tengoklah. So kita akan start dengan pada R1 kita akan configure static route untuk pergi ke R2. R2 punya, katakan kita nak pergi ke R2 punya loopback address yang first ni. Okay, so macam mana kita nak configure? So pada R1 ni, okay, R1 kita pergi ke configure terminal. IP route. Okay. So daripada R1 kita nak lalu mana? Kita nak lalu sini ke kita nak lalu sini? Kalau kita nak lalu sini, so IP route 10.2.0.1, this is the IP address. Kejap lagi saya tulis kat notepad. This is the IP address yang kita nak pergi. Alright. Kemudian 255.255.255.0/24 kan. So kita ada dua option. Sama ada kita nak buat next hop address. Next hop address is kat G00 ni, 172.16.1.2/24. So 172.16.1.2. Okay. Enter. .2.0.1 betul lah ni. 10.2. Oh sorry, ni dia punya network. Baru betul. So this is network ID. So this is subnet mask. And this is the network yang dia nak pergi. Okay. So kalau daripada R1 ni kita terus exit. Apa command dia? Do ping do ping 10.2.0.1. So success rate 100%. So dia boleh ping lah 10.2.0.1. Tapi kalau kita ping 209.165.200.193, dia akan time out lah, dia tak jumpa. Okay, saya copy dulu dia punya configuration Okay. So kat sini configure terminal.
masuk IP route. So this is the IP route. Yang ni command, yang ni commander salah ni. Okay. So IP route. So masukkan network ID, network yang kita nak pergi, and the subnet mask of the network. Kemudian kita masukkan next hop address. Okay. Saya pergi bawah sikit. Saya komen kat sini. Ni IP route, ni command untuk setting routing. Kemudian this is the network ID. The network ID. This is the subnet mask. This is next hop address. Okay. Next hop address. Maksudnya daripada sini dia nak pergi ke loopback ni. Loopback ni kan dia ada dekat router ni kan. So daripada sini dia nak pergi ke sini. So this is the network address yang dia nak pergi. This is the subnet mask. This is the next hop. Next hop tu hop kat depan yang dia akan jumpa. So that is the command. Satu lagi command yang kita boleh guna, sekejap lagi kita buat pada loopback yang kedua tu. Satu lagi, tapi saya tulis siap-siap kat sini, IP route. Okay, loopback yang kedua tu apa IP dia? 209.165.200 209.165.200.0. This is 224 and okay. Untuk static route kita boleh guna kaedah ni, kita juga boleh guna kaedah ni. Okay. This is kaedah yang kita panggil next hop. This is kaedah yang kita panggil exit interface. Exit interface is daripada sini dia nak pergi ke network ni 209.165.200.193/27. Apa interface yang dia akan exit daripada R1 tu? Dia boleh lalu sini, dia boleh lalu sini. So sekarang ni kita setting untuk dia lalu sini dulu. Kalau awak nak setting kat sini pun boleh. So kita kena type 2 kali lah configuration yang sama. Okay, that is static route. So saya run dalam mana R1 packet tracer ni. Okay. Okay, based on benda Allah ni, kita akan run configure terminal. Okay, IP route. IP route 209.165.200.0 255.255.255.0 G0/0. Betul tak? G00 lah, betul. So, enter. Default route without gateway is if not point to face may impact format. Tak ada masalah sangat. Dan kita exit. Kita try ping. So, success rate is 80%. Kali pertama tu mungkin dia tak jumpa. Okay. So, success rate is 100%. So, dia dah jumpa routing untuk daripada R1 ni dia dah boleh pergi ke this network, loopback 1 and loopback 2. Okay. Dan kalau dia nak pergi ke sini, kita tambahlah R1 ni, tambahlah configure terminal. Okay. IP route. IP route. Kita nak pergi ke mana? 192 kan?
192.168.1.0. 192.168.1.0. Okey. Exit interface G00. G00. Okay, so exit ping 192.168.1.1.2. Kali pertama dia akan ada delay sikit lah sebab tu dia 30%. So kali kedua kita send, dia 100%. Alright, so kita dah berjaya configure static route pada pada R1. Okey, selain daripada static route, kita juga ada apa yang kita panggil default route. Okey, selain daripada static route, kita juga ada apa yang kita panggil default route. Default route pun kita boleh configure next hop, kita juga boleh configure exit interface. So bila dia keluar daripada R1 ni, dia akan pergi mana? Okey, so untuk default route, dia paling senang IP route 0.0.0.0. Okey, 0.0.0.0. Okey, kemudian next hop dia berapa? 172.16.1.2. 172.16.1.2. Okay, so this will be the default route. Kalau 0.0/0 tu IP address dia 0.0.0/0, subnet pun 0, that is default route. Okay, maksudnya network route routing yang kita tak set dalam static routing, okay, dia akan exit juga menggunakan next hop tu, tapi kemudian dia akan drop lah, okay, sebab dia tak jumpa. Okay, so that is default route lah, laluan default untuk dia keluar. Okay, so itu untuk R1. Untuk R2 pun kita akan buat benda yang sama, tapi sebelum tu kita exit dulu. Okay, kita save, copy, running config, startup config. Okay, kemudian kita run show IP route. Okay, so saya copy show IP route ni kat Notepad . Okay, so this is the command of show IP route. So bila kita run show IP route, kita akan nampak ada satu static IP. Ini adalah yang loopback yang pertama tadi. Kemudian kita ada satu lagi 209 ni. 209 ni dia boleh jadi static, dia boleh jadi locally connected sebab dia lalu dekat dia lalu kat sini. 209 ni, sorry, this is static. Ada satu dan dia ada dua kat sini. So ni yang kita configure tadilah. Okey. Selain daripada tu, dia akan lalu default route lah. This is the default route yang kita configure. Okay, so gateway of last resort is 172.16.1.2.0 to network 0.0. So this is the default route. Okay, so this is untuk R1. Kita akan buat benda yang sama untuk R2. Dan selepas daripada ni, saya nak awak configure diagram yang saya tunjuk yang awal tu. Okay,
Okay, sekejap. Class. Sorry, password. Password, enable, class. Okay, so R2 kita akan configure, ni kita pergi laju sikit kita dah configure semua kan. So saya terus configure terminal je lah. IP route. So kita nak configure ya R1 kita, R2 ni kita nak configure yang sebelah sini. So 10.1.0.0 255.25.25.25.0 dia punya next hop ni kita pakai next hop 172.16.1.1. okey, done. Kita pergi patutnya saya continue je. Pergi ke terminal. Okey, next untuk loopback yang kedua 209.165.200.0 255.255.255.224. Okey, ni saya pakai next hop G0/0. Okey, tak apa. Default gateway ni dia tak ada lagi. Next is default route. IP route 0 4 kali lah tu. Dan 172.16.1.1. Okey. So saya exit. Saya show IP route. So saya ada 3. 1 2 3. Alright. So saya enter. Saya save copy running config, startup config. Alright. Dan kita nak test ke loopback tak boleh. Saya just run kat sini je lah. Tengok. Okay, dia masih lagi fail sebab network ni kita tak declare 192.168 ni dengan 192.168.1.2. So saya masukkan lah. Kalau saya nak masukkan ni IP route 192.168.1.0 25.25.25.0. So dia punya G0. Sorry, configure terminal dulu. Okay. Exit. Show IP route. Okay. Alright. So kita dah save. Siap kita punya static routing untuk this exercise lah. Sekarang 11.50. Kita break kejap sampai pukul 12. Dan pukul 12 kita sambung yang exercise yang diagram tadi. Boleh? DJ. Okay, saya pause dulu Alright. So kita sambung, kita tengok next punya exercise. Okay, saya sharekan balik
Okey, saya sharekan balik Word ni. So, sebelum ni kita configure yang ni. Okey, kita configure switch 1, switch 2, switch 3 dan distribution switch. Router ni kita just buat basic configuration dan kita configure biasa je. So untuk hari ni kita akan tengok macam mana kita nak join lah. Join both of the router. Kita akan tengok macam mana kita nak configure both of the router and kita expand both of the network dan kita nak sambung kedua-dua network ni. Okey. Abaikan tulisan ni lah sebab saya dah tukar dia punya IP address supaya this IP address kat network ni tak sama dengan IP address kat network ni lah, untuk memudahkan kita tengok macam mana kita nak configure. Okay, so saya rasa saya macam belum setkan dia punya IP configuration, dia masih lagi dalam network yang sama. So kita akan buat ni dululah. Kita akan buat pertukaran IP untuk device ni. Okay, so R1, R2 saya belum configure. DS1, this is VLAN nanti kita configure. Kita configure dulu dia punya host. So host 10. This will be 65 11 7 10 12 8 15 13 6.6 14 7.11 15 8.16 16 6.7. This will be 7 12 this will be 7.17. Okay, so kita ada this side, kita ada pada HQ kita ada network 2.0, 3.0, 4.0. Okay, kita ada 1.0 untuk VLAN dan kita ada 192.168.0.0 untuk router. Okey, dan kita ada 2.0, 3.0, 4.0 lah untuk kita separatekan VLAN 2, VLAN 3 dan VLAN 4. Okey. Kemudian pada BP punya branch kita ada 192.168.1.0 untuk R2 pada router tu. Kemudian kita ada 5.10.11.12.13 untuk
pecahkan kepada uh, VLAN punya satu network asing. Kemudian kita ada 6, 7 dan 8. 6.0, 7.0, 8.0. Ini 5, 10, 15, 6, 11 apa semua ni saya just ambil balik daripada yang sinilah supaya senang pembahagian IP-nya. Okay, so this is the network configuration yang kita ada, dan yang atas ni dah tak payah nak configure sebab VLAN satunya dah ada, VLAN 1.13, VLAN 1. Ni .10, ni .12, ni .11. Okey, ni semua dah configure. Cuma yang ni kita kena reconfigure balik lah. Reassign balik dia punya IP address. So macam mana kita nak reassign balik dia punya IP address? Password, enable, okay. Configure terminal, interface, interface VLAN 1. Okay, IP address. So IP address ni DS2 kan? 10.0.5.10, 25.25.25.0. Okay, shut, exit. Confirm tak DS2 ni dah tukar VLAN 1 punya IP address, dia dah tukar 5.10. So FS4 ni pun kita akan buat benda yang sama. Kerana kita nak tukar, login balik. Okay, enable, secret. Okay, configure terminal, interface VLAN 1, key in balik IP address. IP address 10.0.5.11, 255.255.255.0. Okay, exit. Okay, part ni dah pergi kat 5. Okay. Enable, right. Configure terminal, interface VLAN 1. Okay. IP address 10.0.5.12, 255.255.255.0. Okay, edit. Pergi ke FS yang terakhir. Password, enable, secret, configure terminal. Okay, interface VLAN 1, IP address 10.0.5.13, 255.255.255.0. Okay, so once dah, VLAN 1 kat sini dah, VLAN 1 kat sini dah, VLAN 1 kat sini dah. So R2 belum configure, R1 kita dah configure gigabit Ethernet 00. So kita configure gigabit Ethernet 01. Configure terminal, interface
Gigabit Ethernet 0/0. Betul tak? 0/0. 0/0. Okey, betul. Enter. IP address 192.168.1.1, 255.255.255.0. No shut. Okay, exit. Okay, so this one also up. This one also has been up. Cuma kita lupa saya lupa nak masukkan dalam table dia punya serial. So serial kita masukkan manually lah. Okay, kat sini katakan the serial will be enable configure terminal, interface serial 000 0/0/0. Okay, IP address katakan 172.16.1.1 katakan 255.255.255.252. Okay, now shut, exit. So saya ambil yang R2. Okay, R2 interface serial 0/0/0. Okay, IP address 192.16.1.2, 25.25.25.252. Okay, no shut, exit. Okay, so both of the serial has been up. Now kita boleh buat static route untuk keseluruhan kita punya router. So untuk kita buat static route sekarang pukul 12 suku. Okey, untuk kita buat static route saya bagi configuration static route ni untuk tugasan awak hari ni. Untuk awak buat configuration pada R1 dan R2 based on exercise yang kita buat awal tadi pada router 1 dan router 2. Masukkan ke semua network yang ada. Kita ada 1, 2, 3. Setiap site dia ada 4 network. Okey, setiap site dia ada 4 network. So IP route awak akan ada 4 line pada setiap router lah untuk dia berhubung antara HQ dan BP branch. Boleh? Kejap lagi saya bagi benda ni dalam classroom. Saya tertinggal above. So this is S 0/0/0. Sorry. Yalah. Ni router R1 juga ni. Okay. So IP address dia 192.168.16.1.1. Okay. So another one will be S0/0/0. 72.16.1.2. 25.255.255.2.
25.25.0. Save. Okey. Saya stop sharing dulu Okey. So, untuk hari ni saya akan bagi file Word tadi dengan PT yang saya dah masukkan interface. Awak tinggal, saya save PT tu. Awak tinggal configure static route je pada R1 dan R2 dan submit kepada saya minggu depan lah. Boleh? Supaya untuk static routing at least revisionnya awak dengar dan awak cuba buat lah. Okay. So far ada apa soalan? Hello? Tak ada. Tak ada. Okey, sebelum tu saya juga dah buka chapter exam yang baru pagi tadi. Yang MQA tu kejap lagi saya explain. Saya dah buka chapter exam yang baru pagi tadi. So nanti tolong login ke dalam Netacad. Okey. Kalau tak silap saya ada 2 chapter je kot untuk chapter 5 dan 6. So saya bagi 2 minggu untuk awak siapkan. So, maksudnya last is 3 Oktober nantilah. Okey. Untuk completekan chapter 5 dan chapter 6. Alright. So maksudnya untuk minggu ni hari ini siapa yang belum submit tugasan 1, submit tugasan 1. So minggu depan masa yang ada petang ni tolong configure static routing untuk router 1 dan router 2. Kemudian hantar, nanti saya create kat classroom je lah, senang untuk assignment untuk yang static routing tu. Okey. Dan untuk Netacad ni completekan modul 5 dan modul 6. Saya dah create pagi tadi. So last untuk jawab adalah sehingga 3 Oktober. Lagi 2 minggu lah. Awak ada masa 2 minggu untuk settlekan static route. Untuk settlekan Netacad ni. Okey, berkenaan dengan MQA bagi yang baru masuk Akmal Hanif dengan Kan dan Dini. Okey, 3 nama ni tadi pengajar-pengajar awak yang pilih. 28 hari bulan September minggu depan lah, Selasa minggu depan, bahagian komputer rangkaian akan diaudit oleh pihak MQA lah. Okey. Dia ada banyaklah requirement yang dia nak. Salah satunya dia nak interview pelajar sedia ada, pelajar yang dah grad dan sebagainya lah. So pelajar yang dah grad pun kita dah maklum. So pelajar yang sedia ada, kebetulannya awak dengan satu lagi batch yang tengah OJT, yang tengah LI. Jadi pada hari berkenaan ataupun sebelum hari berkenaan, bergantung kepada bila MQA bagi link lah, kita akan maklumkan pada awak dan kita akan bagi link untuk awak join temuduga secara VC. Okay. So saya stop recording dulu.